Jadi daripada C tu lalu atas kepala objek. Dia mesti lalu atas kepala objek. Lepas tu sebab kertas kita tak cukup kan. Jadi kamu tambah line tu dia sampai ke atas ni, sampai atas ni. Tak apa je. Sebab line tu boleh je panjang Cermin tu bukan besar macam dia punya frame tu Cermin tu boleh jadi sesuka hati kamu size je. Okay. Jadi kamu buat line yang tu. Lepas tu sambung kat belakang ni sebab dia bersilang kat bawah ni, nampak tak? Jadi make sure kamu lukis line yang pertama tu cukup panjang. Okay. Cikgu sambungkan. Jadi C line dia satu kali lukis je kan sebab dia akan pantau balik pada line yang sama. Okay, jadi pergi patah balik lupa buah arrow, pergi patah balik line yang sama. Jadi dia akan bersilang kat sini. Dapat tak? Jadi kita lukis arrow, jangan lupa kita nak lukis image kita. Jadi kepala image tu kat tempat dia bersilang ni tapi kita akan sambung dia sampai paksi utama sebab image dia daripada paksi utama ni sampai titik bersilang ni. Alright, jadi kita label. Kalau yang objek tu O, kita punya image tu I Alright. Okay, mari kita tuliskan ciri-ciri image. Apa ciri-ciri image untuk gambar yang ni? Apa ciri-ciri dia? Start. Ini dah gambar 3, patutnya kamu boleh describe dah. Apa ciri dia? Ciri dia. Lagi yang senang tu. Maya. Songsang Maya mana ke? boleh kalau dengan Maya. Tadi cikgu cakap dah, songsang dia mesti nyata. Jadi dia songsang dan nyata. Ni ingat dah tau. Ada pelajar tulis dalam exam tau. Songsang, tegak, maya semua dia tulis. Itu maksudnya dia tak faham tu. Dia songsang mesti nyata. Okay, yang ni pairing. Pairing. Faham? Okay. Lepas tu diperkecil ke diperbesar Diperbesar. Diperbesar sebab objek kamu 1 cm. Kamu punya image kamu 2. Diperbesar. Alright, jadi dia ada ciri ada 3. Songsang, nyata, diperbesar. Kedudukan dia pula. Kat mana dia punya image terhasil? V sama dengan apa? Ataupun V lebih besar daripada apa? Yang ni tak ada sama dengan, ini lebih besar. V lebih besar daripada? V lebih besar daripada 2F. Betul, 2F. Okay, jadi kamu dah tahu dah. Alright, jadi kita sambung. Ada satu gambar tak ada dalam ni tau. Jadi kita akan tambah satu gambar asing. Alright. Jadi yang ni sama juga cara lukis. Ni kalau kamu dah rasa dah confident dah, kamu boleh lukis je. Lepas tu sekejap lagi kamu beritahu cikgu kat mana kedudukan image dia. Besar betul tangan cikgu dalam kamera ni. Aduh. Yang ni objek ada kat F Ini special lah. Nanti kamu tengok yang ni. Tiap-tiap gambar ni lain dia punya image dia. Jadi start daripada gambar ni dia dah jadi pelik sikit. Garis kedua macam mana buat? Garis kedua kita buat garis C tu. Sebab dia dekat F kan. Jadi kita tak boleh buat garis yang lalu F tu Jadi daripada C lalu atas kepala objek. Jadi yang ni special sikit. Sebab kita dapat 2 garis yang macam mana. Apa nama garis yang kita dapat ni bila kita lukis ni? Mana rupa garis dia ni? Kita panggil. Dua-dua garis ni. Apa dia punya ciri dia, apa nama dia 2 garis yang rupa macam ni? Lupa arrow. Dia tak ada tempat persilangan lagi kan? Kamu perasan tak? Tak ada. Sebab 2 garis ni garis dia selari. Boleh? Ni kalau garis selari dia akan bertemu kat mana-mana. Tak ada. Confident lah. Garis selari takkan bertemu. Jadi kita sambungkan dia. Ni image yang kita dapat untuk gambar ni, kita panggil dia image di infinity Jadi kita extrapolate belah sini. Buat dot. Jadi dia terhasil image tapi image tu jauh sangat.
Jadi bila image tu tak boleh duduk atas kertas kita panggil image tu di infinity, jauh. Kita tak tahu jarak dia berapa. Alright, jadi yang ni cikgu bagi kamu ciri dia nak. Sebab yang ni first time kamu jumpa. Tapi kamu boleh agak, kalau tadi tu semua image kita duduk kat belah sama dengan objek kan. Tapi yang ni dia duduk beli belakang kamu punya cermin ni. Jadi image ni nyata ke maya? Maya. Jadi ini first image maya kamu. Dia maya, jadi kalau dia maya dia mesti apa? Tegak. Okay. Tegak. Jadi untuk image di infinity ni kamu kena ingat dia diperbesar. Okay. Image infinity tu macam kamu tengok teleskop, tengok bulan lah, tapi yang tu pakai kanta. Tapi yang ni cermin punya. Cermin cikgu tak boleh bayang lah, selalunya image tu macam ada buku tulis kita tak nampak lah image ni, image infinity untuk cermin ni lah. Jadi kedudukan dia di infinity. Nilai dia tidak boleh diukur. Infinity dia tu I. Infinity tu dalam bahasa Melayu pun infinity ya. Okay. Ni maya tegak diperbesar. Alright, jadi kalau kamu dapat dua garis lari ni, maknanya image dia di infinity. Okay, jadi ini senang nak lukis. Jadi yang ni ada dia punya kegunaan dia. Kalau kamu perasan kereta, kalau kamu tengok lampu dia, kamu nampak tak dia ada permukaan kilat kat belakang lampu tu. Dia ada mentol kan. Lepas tu dia punya lampu tu kan bentuk cekung, betul tak? Pasal tak kereta ayah kamu? Kamu boleh tengok. Mana cikgu lukis kamu tak nampak mana? Macam ni. Okay. Dia ada cermin lah, kita kata belakang dia berkilat. Dia berkilat. Jadi cermin ni, cermin ni dia akan pantulkan cahaya tu macam kita punya infinity ni. Jadi dia bubuh mentol ni betul-betul kat focus point kamu punya cermin ni, lengkung ni. Jadi cahaya dia akan keluar lurus macam spotlight. Jadi satu lagi dia punya aplikasi tu spotlight kamu. Macam kat matri tu kita ada spotlight. Di spotlight tu kalau kamu nampak belakang dia ada cermin, kita kena bubuh mentol tu kat fokus cermin tu baru cahaya tu boleh keluar lurus. Jadi kereta pun pakai prinsip sama, torchlight pun sama. Kalau kamu buka torchlight kan belakang dia ada lengkung, dia akan bubuh mentol senang saja. Dia tak tahu mentol tu nak bubuh mana kan. Jadi kalau dia tahu jejari lengkungan ni, dia kena bubuh separuh daripada jejari lengkungan ni kat situ focus point ni kan. Jadi kalau dia bubuh betul-betul kat focus point, cahaya tu akan keluar lurus. Jadi kalau kita nak cahaya tu pergi jauh, kita kena bagi dia keluar lurus lah. Kalau kita nak dia tersebar, kita bubuh lah dia kedudukan lain sikit supaya cahaya tu kembang kan. Alright. Jadi kegunaan dia untuk spotlight kamu, untuk kamu punya cermin, kamu punya lampu kereta. Okay, kamu ada apa lagi ya? Tadi cikgu cakap torchlight, lampu suluh. Jadi kalau kamu tak perasan nanti kamu tengok lah. Jadi cermin kereta ke apa, cermin kereta pula, lampu kereta ke apa, belakang tu ada reflektif, kita panggil surface yang reflektif. Okay. Alright, yang ni gambar yang first ni. Jadi yang ni dia duduk dekat. Okay. Boleh lah, nampak gambar cikgu. Jadi sekarang ni objek kita duduk dekat kurang daripada jarak fokus dia, panjang fokus dia. Jadi kita nak lukis dia punya gambar. Ini pun sama, start daripada F ni kita dapat dua gambar yang dapat image yang maya lah. Okay, jadi line kita yang first tu. Okay, lepas tu dia lalu F. Okay, satu lagi line tu kita pakai yang C. Lalu atas kepala objek kamu . Okay. Buat arrow kat dia, dia pantul pada garis yang sama. Okay, jadi yang ni beza dengan tadi, garis ni selari ke tidak untuk gambar ini? Tak kan? Jadi kalau dia tak selari, dia akan ada tempat dia boleh bertemu. Ni untuk gambar ini kita akan extrapolate kan dia akan bertemu sama juga kat belah kanan ni, kat belakang cermin kita kata. Jadi kalau kata ekstrapolasi kita mesti buat line putus-putus .
Sebab sinar tu tak lalu cermin. Kan? Dia dipantulkan. Tapi image tu di dalam cermin. Jadi kita buat ekstrapolasi lah. Kita nak tahu kedudukan image di dalam cermin tu macam mana. Kita buat dot ni sampai tempat dia bertemu. Di tempat dia bertemu tu kat situ kepala objek kamu nak. Jadi kamu dapati gambar ni dengan magicnya dia tak terbalik dah, dia jadi tegak. Alright. Ini image kamu. Dah siap dah, dapat dah. Okay. Dia apa ciri-ciri untuk image yang last ni? Apa ciri dia? Maya dan tegak. Maya dan tegak. Tegak. Lagi satu? Adakah dia diperbesar, diperkecil ke sama saiz? Diperkecil. Kecil ke dia? Ni. Image ni objek. Oh, diperbesar. 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 Kedudukan dia. Jadi untuk image yang maya ni, kita punya kedudukan kita kata dia di belakang cermin. Di belakang cermin. Okey, siapa tahu aplikasi untuk yang ni? Kat mana kamu pernah nampak cermin cekung? Aplikasi dia kat mana kamu rasa dalam kehidupan? Cermin cekung yang kita punya image nampak besar. Kat mana kita guna dia? Siapa yang guna? Ke kat rumah kamu ada tak cermin yang kecil-kecil? Mak kamu punya ke? Kamu tengok dalam tu patutnya hidung kamu besar ni tapi tiba-tiba hidung kamu jadi lagi besar. Itu cermin cekung lah tu. Kenapa? Jadi yang cermin kita guna untuk makeup tu. Jadi kalau kata compact mirror ataupun kita panggil dia vanity mirror. Boleh? Jadi kalau kata kamu pergi kedai pun kamu boleh tengok ada cermin ni, dia ada dua bahagian. Dia ada depan dengan belakang ni kan, dua-dua cermin kan. Satu tu kamu tahu dia satah sebab dia bagi kamu image yang sama dengan muka kamu. Tapi bila kamu pusing dia pada satu lagi cermin, kamu dapati muka kamu jadi besar. Faham? Jadi muka jadi besar tu tujuan dia supaya perempuan senang nak apply makeup dia ke, nak tenung muka dia ke. Jadi yang tu kita panggil dia cermin alat solek lah. Cermin alat solek lah. Kita kata vanity mirror dalam bahasa Inggeris. Cermin solek. Ada satu lagi kita guna dalam bila kita jumpa orang ni. Cermin apa? Cermin apa Lukman? Doktor gigi. Doktor gigi, betul. Cermin dentist tu. Kamu perasan tak yang dia masuk mulut kamu kan? Jadi takkan dia nak masuk cermin satah kan? Dia nak gigi kamu besar sebab dia nak tengok kamu punya lubang gigi tu. Jadi dia pakai cermin cekung dan sebab dia letak cermin tu betul-betul sebelah dengan gigi kamu jadi besar. Dia perbesar. Lagi dekat kamu punya objek ni dengan cermin ni lagi besar dia jadi. Alright? Jadi cermin dentist kita panggil. Dentist dalam bahasa Melayu apa? Doktor gigi. Ada nama. Doktor gigi. Dentist juga dalam bahasa Melayu kan? Doktor gigi nah. Cermin doktor gigi. Cermin pergigian. Tak ada word. Cermin doktor gigi. Jadi ini aplikasi utama dia lah. Cermin solek tu kadang-kadang satah tapi kamu tengok. Kalau kata kamu nampak muka kamu tu besar, maksudnya cermin cekung. Kalau nampak muka kamu normal, maknanya itu cermin biasa. Kadang-kadang ada orang buat cermin biasa saja. Alright, jadi kita dah lukis dah untuk cermin cekung. Ada satu lagi gambar yang kita tak lukis. Ni cikgu nak kamu buat sendiri yang ni, paksi dia. Kamu ikut cikgu. Kita akan pakai skala macam dia punya. Kita akan pakai 2 cm untuk fokus dia dan kita tambah lagi 2 cm kita dapat C dia. Lepas tu kita akan lukis line-line. Jadi kalau kata kamu dalam kelas, cikgu akan suruh kamu buat gini lah. Kata dalam pada buku nota, cikgu akan suruh kamu lukis sendiri. Jadi kita akan lukis dia punya paksi utama dulu. Set, adjust kamera. Paksi utama tu lukis je garis panjang. Jadi cikgu punya kamera sengit lah, garis cikgu lurus je ni. Okay. Lepas tu kamu bubuh dulu kamu punya tempat kamu nak bubuh cermin tu, boleh? Jadi pegang badan kamu supaya dia 90 darjah lah dengan paksi utama tu. Alright, jadi ini garis kamu yang awal. Lepas tu kita nak tahu dia cermin cekung punya gambar rajah, jadi kita buat cermin cekung kecil. Okay, jadi ini indication yang kamu ni tengah lukis gambar rajah sinar untuk cermin cekung.
Ni kita lukis sebagai syarat saja. No? Dah, boleh? Ada soalan? Jadi dalam kereta pun kalau kamu tengok cermin pandang depan tu dengan cermin sisi tu nampak lain sikit kan? Cermin pandang depan tu nampak kecil sikit. Cermin sisi tu nampak saiz lain. No? Jadi mungkin dia ada lengkung sikit cermin dia. Cikgu pun tak sure. Alright. Lepas tu kita akan bubuh C dengan F dia kan? F tadi kita ambil 2 cm. Jadi kita bubuh 4 cm tu dekat sini lah. Kamu tanda kat mana bacaan dia 2, kat mana bacaan dia 4. Nah. Tadi cikgu picit rekod kan? Rekod kan ni? Nanti aku cikgu lupa. Okey, jadi kat 2 cm tu kamu punya F. Kat 4 cm ni kamu punya C. Okey. Jadi ini kita nak lukis gambar rajah kita kalau U kita berada di infinity. Boleh nah? U di infinity. Kita turunkan. U di infinity. Okey, jadi kalau kata U di infinity maksudnya kamu punya objek tu tak ada atas kertas ni. Kita nak lukis infinity kita kena lukis 2 garis yang parallel. Okey, jadi kalau kita nak lukis 2 garis yang parallel tu kita lukis je. Kita lukis satu garis lalu F. Lepas tu kita slidekan pembaris kita lukis satu garis lalu C. Boleh? Gitu lah. Jadi tu maksudnya kamu punya U tu daripada infinity. Kita pakai atas ke? Daripada atas ke? U daripada atas. Betul, U tu daripada atas. Jadi lukis garis F kan dulu. Okey, jadi kat mana tempat dia kena cermin kamu tu, kamu akan pantulkan dia kan? Okey. Nampak tak 7 ni line dia? Nampak? Jadi kita nak lukis garis yang perpendikular perpendikular kan 90 darjah kan? Jadi kamu guna kamu punya skala pembaris tu nak make sure kamu punya garis tu 90 darjah. Macam tu. Kita dapat gambar yang perfect lah. Tu jangan lupa nak bagi ruang untuk pensel kamu. Jadi kalau pensel tu tumpul, dia jadi tak tepat sebab itulah sebab nanti bila kamu garis tu dia lari. Okay. Okay, ni garis kita yang pertama. Alright. Ni garis yang kedua tu kita nak buat garis yang parallel. Okay. Jadi kamu pegang baris kamu tu kamu slide down je lah. Tapi kalau ada 2 pembaris lagi senang lah. Kalau ada 2 pembaris. Satu pembaris pegang kat atas ni untuk kamu slide kan. Cikgu hari ni ada 1 pembaris saja. Cikgu tak boleh nak slide kan. Tak ada. Kata cikgu pakai yang ni. Jadi kalau kamu nak buat garis yang parallel, cikgu suka slide kan garis cikgu. Okay. Yang ni leceh sikit lah. Okay. Tapi bila kalau kamu pegang 2 dia jadi parallel lah. Okay. Jadi agak-agak ya. Kalau kata kamu buat ni dengan cantik, kamu akan dapat tempat dia bersilang tu cantik. Just sikit. Lari. Dapat dah gambar kamu. Okay. Ini C kamu, jadi bila dia patah balik, dia patah balik pada line yang sama. Okay, nampak tak tempat dia bersilang? Ni sini tempat bersilang. Okay, jadi kalau kata kamu buat ni cantik, cikgu punya macam sengit sikit. Kamu punya image yang kamu dapat tu, dia betul-betul duduk pada F. Okay. Gitu. Ini untuk case U di infinity lah. Ni U kamu daripada jauh. Dah dapat dah? Dapat ya. Dapat lah? Okay. Jadi siapa dapat dia punya F, dia punya image tu betul-betul kat F, maksudnya dia buat tepat lah tu. Okay, jadi kita label ni image ya. Alright, ciri-ciri image ya. Bagi tahu cikgu apa ciri-ciri image ya? Maya ke nyata yang ni? Maya ke nyata? Nyata. Okey. Nyata.
nyata dan songsang, betul? Songsang. Kamu rasa yang ni diperkecil ke, diperbesar ke, sama besar macam ni? Agaknya kamu tak tahu ni. Jadi kalau daripada jauh infinity tu kita anggap objek tu besar. Jadi kalau dia muat atas kertas kamu, maknanya objek tu diperkecil. Jadi gambar ni, gambar image yang dihasilkan diperkecil. Okay, jadi kedudukan dia last sekali kita nak nyatakan kedudukan image dia kat mana image dia berada. V sama dengan apa? Sama dengan F. F, okey betul. Boleh nak? Okey. Yang ni cikgu tak tahu aplikasi dia apa. Nanti kalau dalam buku nanti ada kot tulis. Cikgu tak ingat. Tak semua aplikasi cikgu ingat. Cikgu rasa tak tahu yang ni ada aplikasi ke tidak. Okey. Jadi kita nak tengok kita punya cermin cembung pula. Jadi kalau kamu perasan cermin cembung sikit. Cermin cekung tadi ada berapa gambar raja semua sekali? Ada 6 kan? 5 yang atas kertas tu dengan satu lagi yang cikgu tambah. Untuk cermin cembung ni kita perlu lukis sekali pun cukup sebenarnya. Tapi dia bagi kamu 2 sebab dia nak kamu compare. Okay, jadi yang ni kita buka muka surat 7 balik. Kita nak tengok gambar kita yang ni. Yang ni cermin cembung. Ni kamu tengok yang beza tadi. Yang ni cembung kan? Tadi kita lukis cekung. Gini kan dia punya cermin kan? Okay, jadi yang ni cembung. Okay. Jadi gambar yang ni dilukis first kali U tu kurang daripada jarak fokus. Di cermin cembung ni ada 3 line juga. Boleh nak. Tapi kita akan guna 2 line saja sebab satu line lagi tu cikgu tak suka buat. Jadi kita akan pakai line yang lurus lalu F. Tapi F tu bukan F yang belah sini kan. Sebab dia dicapahkan oleh cermin cembung ni. Dia seolah-olah dicapahkan daripada titik ni. Jadi kita akan pakai F yang ni. Jadi dia lurus. Lepas tu daripada titik ni kita akan capahkan dia macam tu. Okay, tu line yang pertama. Mari kita lukis line yang tu dulu. Okay, jadi daripada kepala objek tu menuju cermin cembung kita. Okay. Lepas tu yang ni kamu buat dotted lah sebab fokus ni tak wujud kan dia punya sinar kat belakang cermin ni kan. Tapi kita akan capahkan dia daripada point ni lah. Point ni. Dan dia akan nampak bila dia keluar kat sini. Tapi belakang ni kita kena extendkan ke belakang sebab nanti kamu tengok image dia jatuh kat mana. Alright. Jadi yang ni yang first one. Okay. Jadi lepas dia dah dipantulkan tu kita buat garis dia. Kita buat arrow dia. Okay, satu lagi tu cikgu nak kamu guna 2F. Tapi bukan 2F yang ni. Kita akan bobo 2F belah sini. Jadi gambar ni tak muat sebab dia suruh kamu guna sinar yang daripada F lalu keluar lurus tu kan. Yang tu cikgu tak suka untuk cermin cembung sebab susah. Right, jadi kamu extend garis kamu ni. Kamu tambah. Nampak tak sekarang ni 2 cm untuk F kan. Jadi kamu tambah sampai dia jadi 4. Lepas tu kamu bobo kamu punya 2F ataupun kamu punya C. Okay, buat lebih sikit tak apa. Mana tadi? Dia kat sini. Dia ni C kamu. Ataupun 2F . Okay, daripada C ni sama macam sebelum ni kita akan bagi dia lalu atas kepala objek ni. Tapi kita pakai C dalam cermin sebab cembung ni semua kita akan pakai yang belah kanan. Dia lain sikit. Jadi kita buat dotted line daripada sini. Lepas tu kita akan buat dia terang masa dia lalu kat belah kiri ni . Cuba pegang sengit. Okay, jadi sama line ni kiranya dia akan patah balik line yang ni sama juga. Sama juga macam sebelum ni. Nampak tak dia bersilang kat mana? Nampak tak? Dia bersilang kat sini kan yang kat belah kanan ni . Okay. Jadi kat tempat dia bersilang tu, yang tu image kita.
Kita lukis image tu. Okay. Jadi 2 line untuk cermin cembung kamu. Satu lurus, lepas tu dia dicapahkan seolah-olah datang daripada fokus di belakang cermin cembung. Okay, satu lagi seolah-olah dia datang daripada C di belakang cermin juga. Okay. Kita ada 2 line sini. Alright, jadi kita dah dapat dah image ya. Apa ciri-ciri image untuk cermin cembung? Maya. Maya lagi. Tegak. Tegak lagi. Diperkecilkan. Diperkecil. Diperkecil. Okay. Dia satu lagi dia punya kedudukan. Kedudukan dia di belakang cermin lah. Tapi kamu boleh spesifik lagi untuk yang cermin cekung ni. Nanti kita tengok second picture ni di belakang cermin. Satu lagi dia V dia kurang daripada F. Jadi F yang dimasukkan F yang ni. Okay. Jadi kita tengok second picture. Dia ada 2 ya. Jadi cara nak lukis second picture ni pun sama. Ni ya, gambar ini ya. Jadi sekarang ni apa beza dengan tadi? Tadi dia letak objek dia kurang daripada F kan? Jadi sekarang ni dia letak tengah-tengah. Jadi kita tengok macam mana rupa image dihasilkan. Okay, ini pun sama, kamu extend dulu part C dekat belah kanan ni supaya dia ada 2 C kat sini ya. Sebab line 2F ni senang nak guna, cikgu suka guna yang 2F. Okay. Okay, ini 2F ni. Okay, sekarang ni sama je tadi. Lurus. Lepas tu seolah-olah dicapah daripada F kat belakang cermin kamu. Okay. Okay. Okay, line kedua daripada kepala objek tu pergi kepada C ni. Okay. Dot. Okay. Nampak dia bersilang. Ni kat tempat dia bersilang tu kita lukis image kita. Okay. Oh, siap dah. Okay, ciri-ciri image. Sama tak ciri-ciri image yang ni dengan yang tadi? Sama tak? Sama kan? Maya, tegak, diperkecil. Apa beza antara gambar ni dengan gambar yang tadi? Lagi kecil. Ni lagi kecil lagi. Maknanya apa? Lagi jauh objek tu daripada cermin cembung, lagi kecil image yang dihasilkan. No? Boleh? Tapi nampak tak kedudukan dia? Dia masih lagi kat mana? Kedudukan dia kat mana? Kurang daripada F kan, nampak tak? Ni F kan? Tadi pun sama kan? Dia duduk kurang daripada F kan? Yang ni pun sama lah. Jadi image dia sentiasa duduk di sini saja. Tak kira kamu bawa objek kamu kat mana. Ni kita tulis ciri-ciri image ya. Maya, tegak, diperkecil. So kedudukan dia V kurang daripada F. Okay. F kecil lah, cikgu lupa pula. F besar tu titik. F kecil. V kurang daripada F. Cermin cembung, apa kegunaan dia? Apa aplikasi dia? Cikgu dah beritahu kamu kot sebelum ni. Cermin yang kita letak kat mana? Kat seleku jalan. Betul? Betul. Kalau kita nak corner,
letak sini kan. Supaya, kenapa kita berbual cermin cembung situ? Supaya apa? Nampak kereta. Kenapa boleh nampak? Apa jadi kat cahaya, cahaya tu bila dia kena cermin cembung, dia capah kan? Jadi bila dia capah tu maksudnya medan penglihatan kita pun dicapah lah, dia jadi capah. Image yang kat depan tu kita boleh nampak lagi besar dia punya sudut dia kan. Jadi medan penglihatan kita lagi besar. Kereta daripada arah ni boleh nampak dalam cermin ni kereta yang nak datang dalam arah bertentangan lah. Dia selekoh jalan. Cermin selekoh jalan. Okey, satu lagi kita boboh kat kedai kan. Kenapa kita bawa kat kedai? Kau perasan tak kat kedai 7-Eleven ke? Tak nak bagi orang curi. Ni dia punya medan penglihatan luas kan. Jadi kita boleh mengawasi satu kedai kita kalau kita boboh satu cermin cembung. Cukup tinggi, dia akan boboh kat posisi yang dia nampak semua rak-rak dekat belakang tu kan. Memang tak curi dah. Jadi kamu boleh nampak ada cashier, kamu boleh nampak cashier tu di situ. Jadi kalau kamu boleh nampak cashier situ, maknanya cashier pun boleh nampak kamu. Tu cara cermin tu. Kalau kamu nampak orang dalam cermin, maknanya orang tu boleh nampak kita. Faham? Okay. Jadi cashier tu dia duduk sini tapi dia boleh nampak orang-orang yang kat belakang tu. Cermin, kita panggil dia apa ni? Cikgu panggil cermin CCTV murah lah. Cermin untuk mengawasi lah. Jadi kalau dia tanya kenapa kita boboh aktiviti kat kedai. Aktiviti. Nanti cikgu cari nama dia yang sebenar. Okay. Kenapa kita boboh? Sebab apa? Sebab medan penglihatan kita jadi besar. Siapa yang kat waiting room ni? Nama-nama ada ingat ke? Nama-nama yang cikgu tulis ni aplikasi dia lah. Tu kata aplikasi dia kena ingat sikit je cermin selekoh jalan. Tapi yang kedua ni nanti cikgu beritahu kamu lah apa nama dia. Bila kita kat sekolah nanti cikgu tak ingat nama dia. Cermin kedai. Cermin kedai. Tak hati kamu lukis sikit. Sana dia terima tau fizik ni. Dia lembut hati sikit kalau kata kamu tulis panjang macam ni. Asalkan cikgu tahu kamu tengah cakap pasal apa. Jadi dalam nota ni dia ada bagi kamu aplikasi kan kat bawah ni kan. Jadi yang ni adalah nama dia sikit. Cikgu tunjuk kamu. Okay, jadi cermin yang ni cikgu pernah tunjuk kamu kan. Kita ada cermin apa kat belakang ni? Cermin satah kan. Kenapa kita bawa cermin kat belakang ammeter dengan voltmeter kamu? Apa kelebihan dia? Jadi dia tanya kamu kelebihan. Apa kelebihan kita bawa cermin? Tak tahu. Tak tahu? Yang ni berkaitan dengan ralat kamu nak. Jadi kalau kata kamu nak tengok, macam mana kamu nak tahu mata kamu tu berada betul kedudukan dia masa kamu tengok ammeter tu? Macam mana kamu nak tahu? Sejajar. Kamu punya, nanti kalau kata cermin tu dia akan hasilkan image kan? Image akan terhasil kat sini kan? Jadi kalau mata kamu betul, kamu punya jarum ni dengan image ni dia betul-betul duduk satu line. Faham? Jadi kamu tak nampak image cermin tu asing dengan jarum tu. Jadi kalau kata kamu nampak di satu line, maknanya mata kamu sekarang berada pada kedudukan yang betul. Jadi bacaan kamu tepat lah. Faham? Jadi tujuan dia buat cermin ni supaya kita tahu kedudukan mata kita betul. Okay? Jadi kelebihan dia kita boleh dapat bacaan. Kita dapat bacaan yang lebih jitu lah. Sebab apa? Kedudukan mata kita betul. Sebab kedudukan mata. Yang betul. Okay, jadi macam mana nak baca kamu ingat ayat tu. Jarum tu dia dengan image yang dihasilkan oleh cermin tu, image jarum tu dia duduk dalam satu garis. Maksudnya kedudukan mata kamu betul, jadi bacaan kamu dapat lebih jitu, lebih tepat. Okay, jadi yang ni periskop. Periskop kamu tahulah, kamu pernah belajar kan. Jadi dia memantulkan cahaya tu, nampak tak kita pilih pantulan yang 90 darjah ni. Jadi kita boleh nampak image yang ada tinggi-tinggi kan. Kita guna dia dalam submarine. Jadi lepas ni kamu akan tengok kita boleh buat kita punya periskop bukan pakai cermin tapi kita bubuh kat sini prisma. Kita boleh buat prisma. Jadi prisma ni dia akan menjalankan benda yang sama macam cermin ni, macam magic. Okay, projector OHP ni sekarang ni dah tak guna dah kan projector OHP ni kan. Tapi dalam dia ada cermin, okay, dan ada kantar, ada cermin lah. Jadi tujuan dia supaya kita boleh pantulkan gambar tu supaya kita dapat projectkan pada skrin.
Nah, jadi kita akan letak, nampak tak ada cermin kat atas ni kan? Nah, jadi kita akan letak kita punya slide tu kat bawah ni, kita punya kertas tu kat sini. Nanti bila kita on kan lampu ni, lampu tu akan terangkan kita punya tulisan tu. Lepas tu dia akan dipantulkan oleh cermin ni menuju kepada kamu punya papan lah. Nah, okey. Jadi kita punya torchlight ni macam tadi cikgu cakap tu kan, kita letak mentol ni betul-betul pada titik fokus. Mentol diletakkan pada titik fokus. Lepas tu kita dapat cahaya yang selari. Jadi apa kelebihan cahaya yang selari? Apa kelebihan dia? Cahaya dapat cahaya dapat apa? Kalau dia selari, apa guna dia? Kenapa kita nak ada selari? Cahaya yang selari dapat Lebih jauh. dapat pergi lebih jauh. Okey, dapat pergi lebih jauh. Cahaya yang selari, cahaya dapat merembat lebih jauh, merambat lebih jauh. Okey. Yang ni kamu punya cermin gigi tu, nampak tak gigi tu besar daripada gigi kamu yang sebenar lah. Jadi yang ni image lah, image gigi dapat diperbesar, betul? Sebab kalau kita tak cermin cekung terdekat, dia akan perbesarkan gambar tu. Perbesar. Ini cermin solid sama juga. Jadi kita pakai cermin cekung, kita letak muka kita dekat. Ni cermin solid ni kamu try kalau ada kat rumah. Kalau tengok dia jauh, image kamu dapat terbalik. Ni dekat, kamu nampak dia dekat. Tapi terbalik tu image yang nyata, tapi kita nampak yang cermin sebab apa? Magic sikit. Okay. Jadi cermin sisi kenderaan pun sama. Cermin ni melengkung ke, cembung ke cekung lah. Kita dapat image yang tegak kan. Pernah tak dia terbalik kat cermin ni? Tak. Jadi cikgu rasa dia cembung. Sebab apa cembung? Dia kata aplikasi cermin cembung nampak. Sebab kita nak medan penglihatan yang lebih luas kan. Jadi kita dalam kereta ni, kalau kata ada kadang-kadang driver kamu nampak tak dia bubuh sebiji lagi cembung. Dia nak tambah lagi dia punya medan penglihatan tu. Kalau motor pun ini dia dah ada cermin cembung dah kat belakang ni, tapi dia tambah satu lagi cermin macam ni, dia bubuh kat kereta dia. Okay, tujuan dia untuk tambah lagi, untuk kurangkan dia punya titik buta dia. Jadi kat kereta kamu kat sini kita buat cermin cembung kadang-kadang. Tak tahulah semua kereta ke tak semua kereta. Tapi cikgu tahu cikgu punya cermin atas ni cermin satah kot. Yang ni nampak kecil, yang ni nampak besar. Jadi kadang nampak kereta dekat dah, tapi kat sini nampak kereta jauh. Jadi itu kekurangan dia lah, kereta tu kamu nampak kecil. Tapi kamu dapat medan penglihatan yang lebih besar lah. Jadi kamu boleh nampak luas sikit, jadi kamu punya blind spot tu kurang. Dekat selekoh tajam kita. Ni dia nama dia. Kamu tulis macam ni je, cermin cembung di dalam pasaraya. Dia tak ada nama spesifik. Okay. Nampak tak? Jadi image yang dihasilkan sentiasa tegak tapi diperkecil kan. Jadi kamu nampak kecil tapi kamu nampak besar sudut dia. Jadi kelebihan dia supaya kita boleh tambah medan penglihatan kita dan nampak medan penglihatan kita lebih luas. Kita kata macam tu lah untuk dua-dua kes ni. Medan penglihatan kita lebih luas. Okey, ada lagi tak cikgu tinggal?